Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sadatul Amirah binti Ruslan, nombor matrik 290456. Bagi tugasan pertama ni, saya ingin menerangkan sedikit ataupun kajian yang saya kaji berkenaan dengan tajuk yang saya pilih, iaitu kenaikan kadar inflasi Malaysia yang berkaitan dengan kesan kepada miskin bandar di Malaysia. Pada amnya, peningkatan kadar inflasi Malaysia merujuk kepada peningkatan dalam kos sara hidup, peningkatan harga barangan dan perkhidmatan. Inflasi dapat diukur dengan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan yang dibeli oleh pengguna dalam satu tempoh yang tertentu. Pada kebiasaannya, ia mengambil masa dalam tempoh 1 tahun. Menurut akhbar berita harian online oleh Baharul Bakar yang menemu bual dengan peniaga kecil, katanya mereka sebagai peniaga kecil terpaksa menghadkan penjualan barangan asas berikutan permintaan yang tinggi. Katanya lagi, antara barang yang menjadi rebutan adalah seperti telur, minyak masak, tepung gandum dan juga gula. Banyak juga peniaga yang mengambil kesempatan atas barangan asas yang kini mempunyai permintaan yang tinggi dengan menaikkan harga barang keperluan dengan harga yang sangat mahal sehingga menjejaskan rakyat. Inflasi di Malaysia ini juga sangat ketara kepada penduduk yang berada di kawasan bandar. Ini kerana isi rumah yang berpendapatan RM5,000 sebulan diklasifikasikan sebagai miskin bandar. Ini terjadi dengan peningkatan harga yang sangat tinggi akibat inflasi dan lebih ketara selepas pasca COVID-19. Oleh itu, pihak kerajaan telah melakukan penguatkuasaan skim harga maksimum Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Ini bertujuan untuk memastikan 12 harga barangan keperluan harian dapat dikawal sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan yang dijalankan. Pada masa yang sama juga, pihak KPDN HEP akan memantau bekalan dan harga barangan. Antara barangan yang akan dipantau termasuklah bahan mentah seperti bekalan ayam, sayuran, telur dan susu segar. Selain itu, barangan kebersihan dan kesihatan juga seperti pembasmi kuman, pembersih tangan dan topeng muka, lampin bayi dan bayi dan juga dewasa juga akan turut dipantau oleh pihak kerajaan. Golongan-golongan yang dikategorikan sebagai miskin bandar iaitu golongan yang berpendapatan rendah dan juga golongan yang terdapat dalam pendapatan sederhana, terutama mereka yang tinggal ataupun yang penempatannya di kawasan bandar yang mana kos sara hidup yang lebih tinggi untuk kelangsungan hidup. Kos-kos yang terlibat seperti kos perumahan, makanan, pengangkutan dan perkhidmatan kesihatan. Dalam peningkatan inflasi kini boleh memberikan kesan ketara terhadap golongan ini untuk membeli barangan dan perkhidmatan untuk keperluan kehidupan mereka. Bagi golongan ini, mereka tidak mempunyai keupayaan dalam meningkatkan pendapatan dan menyesuaikan pendapatan mereka dengan kenaikan kadar inflasi ekonomi kini yang agak lebih tinggi. Malah mereka mengalami kesukaran dan memenuhi keperluan seperti perumahan, kadar pembelian rumah yang sangat tinggi dan tidak mampu milik bagi golongan ini. Mereka hanya mampu menyewa walaupun dengan kadar sewa yang agak mahal, sehingga ada di kalangan mereka hanya mampu menyewa bilik sahaja di kawasan bandar. Bantuan kewangan ataupun subsidi yang diberikan oleh pihak kerajaan bagi membantu golongan miskin bandar akibat kenaikan kadar inflasi bagi menangani kos sara hidup yang tinggi tidak dapat mereka perolehi disebabkan tidak mempunyai akses kepada bantuan tersebut. Golongan ini terpaksa bergantung kepada bantuan-bantuan luar seperti bantuan sosial masyarakat untuk memenuhi keperluan asas mereka. Meskipun pihak kerajaan turut membantu rakyat dalam menangani isu miskin bandar akibat kenaikan inflasi ekonomi di Malaysia, namun terdapat pelbagai faktor lain yang menghalang mereka dari menerima bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan Malaysia.
Punca miskin bandar terjadi akibat kenaikan kadar inflasi di Malaysia. Kerajaan sedia maklum apabila kenaikan inflasi terjadi, ia akan memberi impak negatif kepada miskin bandar di Malaysia yang boleh menjadi punca-punca kemiskinan di bandar yang akan berlaku. Terdapat beberapa punca yang boleh kita kaitkan dengan penyebab miskin bandar ini berlaku. Antaranya ialah kos sara hidup yang tinggi adalah punca utama golongan miskin bandar ni meningkat. Ini kerana kos barangan dan perkhidmatan beringkat sehingga golongan yang dipanggil B40 maupun M40 juga mengalami kesukaran dalam membeli barangan keperluan asas. Golongan yang berpendapatan rendah kesannya terhadap kenaikan inflasi ekonomi ini sehingga tiada kemampuan untuk kelangsungan kehidupan. Punca kedua yang menyebabkan miskin bandar melonjak naik apabila kadar inflasi meningkat adalah golongan yang tidak mempunyai kelayakan ataupun kemahiran untuk bekerja dalam sektor yang mempunyai tangga gaji yang agak tinggi, yang lebih tinggi. Tiada peluang bagi mereka untuk mencari pendapatan lebih untuk mereka meneruskan kehidupan seharian mereka. Bagi umur sekitar remaja, tiada masalah untuk melaksanakan beberapa pekerjaan. Sekiranya sihat tubuh badan, apa yang membimbangkan kepada rakyat yang berumur antara 40 dan ke atas untuk melaksanakan beberapa kerja dalam masa satu hari agak membimbangkan dari segi kesihatan dan sebagainya. Golongan miskin bandar ini akan merasa lebih tertekan dengan kenaikan kadar inflasi ini apabila kurangnya akses kepada perkhidmatan asas seperti kesihatan, pendidikan dan perumahan yang berkualiti. Golongan miskin bandar akan lebih terkesan dan memburukkan lagi keadaan mereka yang sudah miskin dan boleh mempengaruhi kualiti kehidupan mereka. Isu ekonomi kini berkait rapat dengan miskin bandar di Malaysia. Berlakunya ketidakseimbangan pembangunan antara bandar dan luar bandar, kekurangan peluang pekerjaan yang berkualiti, kemahiran yang berkelayakan yang tidak mencukupi di kalangan pekerja dan penganggur yang tertinggi di Malaysia. Ini menjadikan rakyat Malaysia mempunyai bilangan yang agak besar menjadi golongan miskin bandar akibat faktor ekonomi yang tidak stabil. Dalam usaha sama, pihak kerajaan dan juga pihak swasta, pihak kerajaan boleh memperbaiki daripada segi sistem pendidikan, membina perumahan kos rendah, menggalakkan pembangunan sektor swasta dan meningkatkan peluang pekerjaan yang berkualiti untuk golongan miskin bandar. Ia sangat membantu bagi mengurangkan impak negatif dalam golongan miskin bandar dengan kenaikan kadar inflasi yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan dan negara. Langkah-langkah mengatasi dalam golongan miskin bandar ni, yang pertama, kita boleh mempertingkatkan akses kepada pendapatan bagi usaha sama membantu rakyat. Kerajaan boleh memberi bantuan keuangan ataupun subsidi kepada golongan yang terkesan akibat kenaikan inflasi, iaitu golongan miskin bandar. Ia boleh membantu golongan ini menangani kos sara hidup yang tinggi akibat inflasi ekonomi yang berlaku, menyebabkan barangan serta perkhidmatan berada dalam keadaan yang tinggi. Bantuan seperti program Bantuan Rakyat Satu Malaysia, program Peduli Sihat dan pelbagai program lain yang boleh membantu miskin bandar memperolehi bantuan mudah daripada pihak kerajaan dalam menangani isu-isu inflasi di negara Malaysia kini. Pihak kerajaan juga boleh meningkatkan akses kepada perumahan mampu bilik pada masa kini, iaitu terdapat banyak rumah-rumah yang dibangunkan di lokasi yang menjadi kegemaran pihak pemaju sudah semestinya di kawasan-kawasan bandar. Akan tetapi, terdapat banyak rumah yang tidak berpenghuni, terutamanya di sekitar Lembah Kelang. Ini kerana rakyat tidak mampu memiliki rumah yang disediakan, terutama golongan-golongan miskin bandar.
Antara langkah-langkah mengatasi masalah ini, kerajaan boleh memperkenalkan program seperti skim rumah mampu bilik, skim perumahan kerajaan, skim pinjaman dari bank yang menawarkan harga mampu milik kepada golongan miskin bandar. Dalam pada masa yang sama juga, pihak kerajaan mampu dan boleh menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan miskin bandar. Pihak kerajaan boleh membantu dari segi memperkenalkan program kemahiran dan latihan kepada golongan ini. Dengan adanya peluang seperti ini, mereka boleh meningkatkan kemahiran dalam pekerjaan. Kerana pihak kerajaan juga boleh membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak kepada golongan yang melibatkan tenaga kerja kepada golongan-golongan seperti ini. Pihak kerajaan boleh meningkatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan. Dengan meningkatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan, golongan miskin bandar boleh mendapatkan penjagaan kesihatan yang lebih baik. Ini merangkumi pemeriksaan kesihatan secara percuma yang boleh diberikan kepada masyarakat, ubat-ubatan dan terapi yang diperlukan dengan cara yang lebih mudah diperolehi. Kesihatan yang baik boleh membantu mereka dalam dari segi kehidupan. Dalam masa yang sama juga, pihak kerajaan boleh membantu daripada segi peningkatan produktiviti, sekaligus membantu mereka untuk menambah pendapatan dan mencapai kebebasan keuangan dengan baik dan terurus. Dengan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan, ia dapat mengurangkan bebanan rakyat dan golongan-golongan miskin bandar yang cukup terkesan dengan peningkatan inflasi di Malaysia. Langkah bantuan terus daripada kerajaan ini juga mampu menyelamatkan ramai golongan yang hilang panduan kehidupan dan tertekan dengan kehidupan yang memerlukan sumber keuangan yang semakin meningkat. Kesimpulan daripada kajian yang telah dibuat, berdasarkan kajian yang saya telah jalankan, secara keseluruhan dan majoritinya golongan yang paling terkesan dengan masalah inflasi ketika pandemik COVID-19 adalah golongan B40. Golongan ini sangat terkesan dengan masalah inflasi adalah kerana jumlah pendapatan mereka adalah paling sedikit hendak dibandingkan dengan golongan M40 dan T20. Seterusnya, bagi soalan terdapat peningkatan harga barang semasa pandemik ini, majoriti responden yang memilih ya adalah sebanyak 89% dan hanya 11% yang memilih tidak. Dari sini kita boleh melihat majoriti mereka yang bertindak sebagai pengguna dan pembeli begitu terkesan dengan peningkatan harga barangan yang lebih tinggi dari golongan B40. Selain itu, dengan berlakunya masalah inflasi ini, kos sara hidup yang ditanggung oleh mereka juga semakin meningkat, terutama ketika kemuncak pandemik yang mengakibatkan seluruh rakyat di negara ini perlu duduk rumah kerana total lockdown yang telah diarahkan oleh pihak kerajaan. Peratus bagi mereka yang sangat terkesan adalah paling tinggi, iaitu sebanyak 53.8%, diikuti 40.7% bagi terkesan dan 5.4% bagi yang tidak terkesan. Akhir sekali, jelas sekali dalam kajian yang dilakukan ini, majoriti rakyat di Malaysia begitu terkesan dengan masalah inflasi yang tinggi yang banyak menyusahkan hidup mereka, terutamanya ketika penularan wabak COVID-19. Oleh itu, semua pihak, terutama pihak kerajaan dan swasta, perlu segera berusaha dan mencari idea bagi membendung masalah inflasi ini daripada menjadi lebih teruk. Seterusnya akan semakin membebankan rakyat di Malaysia kini. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.